Okey, iaitu bab 2 bertajuk carta pai. Baik, carta kita tahu carta lah. Okey. Carta kita tahu carta. Satu gambaran carta tu. Tapi apa benda pai ni cikgu? Apa benda pai ni? Siapa tahu? Siapa tahu? Kenapa dipanggil carta pai? Sebab dia bulat. Okey, apa kaitannya dengan bulat tu dengan pai tu, Haris? Jadi sebab pai tu dia nama makanan. Okey, baik. Sebab dia macam makanan pai. See? Dia macam makanan. Tapi kan, kenapa pai? Kenapa tak buat roti canai ke, lempeng ke, kan? Ataupun apa lagi? Okey, tose ke, pizza ke kan? Carta pizza. Macam pelik je. Carta roti canai. Lagi pelik. Carta lempeng. Macam pelik. Kan? Jadi, dia ambil pai. Jadi, bentuk dia macam pai. Sebab bukan orang Melayu yang buat. Okey, baik Haris. Good. Okey, baik. Sebab dia diinovasikan dan dibuat oleh orang-orang barat. Dan orang-orang barat, dia banyak makan pai lah. Jadi, dia buat carta bulat tu seperti carta pai. Jadi, dia buat berdasarkan makanan. Jadi, tak salahlah kalau kita katakan benda ini. Dalam geografi, kita selalu jumpa benda ni. Benda ni dipanggil apa? Okey. Benda ini dipanggil apa? Okey. Benda ini dipanggil apa? Siapa tahu? Takkan korang tak tahu. Okey. Okey. Dipanggil protractor. Ataupun juga dipanggil jangka sudut. Jadi kalau kita kata ini jangka sudut, kenapa tak kita kata ini jangka karipap? Sebab bentuk dia macam karipap kan? Kan? Jadi jadi kita kata sebagai karipap. Boleh je, tak ada masalah. Karipap. Kita tengok macam ni. Kita karipap kan? Karipap tak klip. Karipap. Bismillah. Okey. Okey. Thank you. Jadi, ini kenapa tak dipanggil iaitu jangka karipap. Dipanggil jangka sudut. Okey. Sebab dia tak nak. Suka hati kau jadi marah-marah Okey, sebab dia tak nak. Kau tanya dia okey, baik. Faham? Okey, baik. Jadi tak apa. So, kita belajar hari ini iaitu tentang carta pai. Dan carta pai itu memang merujuk kepada satu carta yang berbentuk pai. Yang mana dia punya ada sektor-sektor. Yang ini sektor ini sektor 1, yang ini sektor 2, yang ini sektor 3, sektor 4 dan sektor 5. So sektor-sektor tu bahagian-bahagian lah. Dia ada sektor-sektor dia. Baik. So kalau kita lihat tentang carta pai, ini adalah bab yang kedua dan kita lihat tentang ciri-ciri dan kegunaan carta pai dulu. Kita tengok ciri-ciri dan kegunaan. Carta pai ni sebenarnya ialah sejenis gambar rajah. Gambar rajah atau perwakilan grafik untuk apa tahu? Memaparkan pembahagian ataupun pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan yang akan dibahagikan kepada beberapa sektor. Dan setiap sektor itu akan mewakili maklumat-maklumat tertentu. Maknanya setiap bahagian yang dipotong-potong tu kan, dia ada maklumat tertentu. Dan bagaimana dia boleh ada yang besar, ada yang kecil, kan? Ada yang nipis, ada yang tebal. Saiz sudut tu, saiz sudut setiap sektor itu berdasarkan kuantiti maklumat. Dan nilai setiap sektor itu akan dinyatakan dalam bentuk peratus. Dalam bentuk peratus, tetapi nilai keseluruhan bulatan itu ialah 360 darjah yang mewakili 100%. Itu kamu kena faham.
kamu pernah apa dalam matematik pernah belajar kan tentang carta pi, iaitu tentang circle, bulatan, betul? Kamu dah belajar kan bulatan? Belajar circle kan? Dah, ya. So kalau kamu dah belajar circle, dah belajar bulatan, kamu tahu kan bahawa kalau nak mengira darjah, satu bulatan ialah 360 darjah, betul? 360 kan? Jadi kemahiran, idea tentang maklumat kamu tentang carta tu, tentang bulatan itu akan digunakan dalam membina carta pi. So jangan lupa, satu bulatan 360 darjah. Jadi dan kemudian barulah kita lihat setiap carta tu ada tajuk, ada petunjuk, dan menyatakan jumlah keseluruhan kuantiti maklumat itu. Jadi persoalannya, kamu akan bertanya, apa kegunaan dia, cikgu? Kegunaan dia adalah untuk mewakilkan data. Maknanya untuk menunjukkan data kepada bentuk informasi, maknanya bentuk persembahan yang lebih mudah dan menarik. Kalau instead of daripada asyik nombor je kan. So why not dalam bentuk bulatan? Ada dia punya pembahagian-pembahagian supaya senang dan menarik. Jadi itu tujuan dia kenapa dia buat dalam bentuk bulatan dan buat bentuk pi itu. Jadi ia menunjukkan perbandingan data dan maklumat dengan lebih jelas, senang kamu nak tengok, menggambarkan taburan data dan maklumat, membuat pembacaan yang lebih efektif, maknanya lebih berkesan, senang nak faham, memudahkan rumusan dibuat, sesuai untuk menunjukkan perwakilan data seperti sumbangan sektor ekonomi kepada pendapatan negara, negara-negara asal pelancong asing, dan juga destinasi import atau ekspor utama Malaysia. Jadi, ini antara contoh-contoh perwakilan data yang sesuai menggunakan carta pi. Jadi, bagaimana untuk membina carta pi ni, cikgu? Of course, bila nak bina carta pi, kamu kena ada maklumat. Dan maklumat itu perlu ditunjukkan dalam bentuk jadual. Ini jadualnya. Contoh. Contoh kita tengok. Jadual 2.1 menunjukkan kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri Pahang pada tahun 2016. So, ikuti langkah-langkah yang berikut untuk menghasilkan sebuah carta pi yang lengkap. So, kalau kita lihat di sini, ramai orang pergi ke negeri Pahang pada tahun 2016. So, kalau kita lihat di sini, nampak tak di sini? Baik. Let's say lah, katakanlah kita tak perlu tengok yang ini. Jangan tengok yang ini dan jangan tengok yang ini. Apa yang kita buat? Pastikan dapatkan jumlah pelancong ni. Amerika Syarikat 11,842 orang. Australia, pelancong-pelancong daripada Australia 24,357 orang. Pelancong daripada Jepun, 238,378 orang. Dan Thailand 72,580 orang pelancong yang datang ke Pahang. Jadi bila campurkan semua ini, akan dapat 347,197 orang. Daripada situ, kamu akan membina peratus. Itu paling penting. Macam mana nak membina peratus ni, cikgu? Contoh, kalau kita lihat di sini, iaitu tukarkan nilai mutlak tadi dalam jadual. Nilai mutlak ni yang mana, cikgu? Nilai mutlak ini yang ini. Dalam kotak di atas tu. Jumlah tu, nilai mutlak itu tukar kepada peratus. Itu first step. Contoh, kalau kita lihat, peratus bagi pelancong bagi negara Jepun. Kita tahu Jepun, iaitu 238,378 orang. So, nampak di sini.
238,378 orang dibahagikan dengan 347,197. Mana datang 347,197 tu cikgu? Baik, itu datang daripada jumlah. Jumlah. Dan jumlah ini, okey, dapat jumlah ini darab dengan 100. Ingat kalau nak macam dalam matematik okey, dalam matematik untuk mencari peratus, okey, untuk mencari peratus, okey, jumlah, okey, ataupun kita kata nilai okey yang dicari itu dibahagikan dengan jumlah, okey, jumlah keseluruhan nilai. Bahagikan. Jadi kita tahu bahawa jumlah 347,197. Baik. Jadi bila dah dapat peratus tu, darabkan dengan bagikan dengan jumlah keseluruhan ini, kemudian make sure kamu kena darabkan dengan 100. Baru dapat peratus. Selagi kamu tak darabkan dengan 100, kamu tak dapat peratus tu. Mesti darab 100. Itu cikgu rasa semua pelajar tahu. Okay. So ini formula peratus, iaitu nilai itu bahagikan dengan jumlah keseluruhan, darabkan dengan 100. Jadi oleh sebab itu bila darabkan bagi nilai pelancong Jepun tadi, pelancong Jepun bahagikan dengan jumlah keseluruhan pelancong, darabkan dengan 100%, dapatlah 69%. Sebab itu kalau kamu tengok di Jepun kat atas itu, berapa dia punya peratus? 69. Nampak? 69%. Dan begitu juga kalau kamu nak cari maklumat daripada pelancong negara-negara lain. Pelancong daripada negara lain. Contohnya, kalau kita tak nak buat yang Jepun, kita kata, okey cikgu, saya nak buat contoh seperti apa? Seperti saya nak buat yang Thailand lah cikgu, Thailand. Boleh tak cikgu Thailand? Boleh? Okey, bagaimana kita nak kira Thailand punya? Baik. So kita akan buat seperti ini. Sekejap cikgu akan cikgu akan deletekan dulu yang ini dan juga deletekan dulu yang ini. Okey, katakanlah untuk nilai Thailand. Baik, Thailand pula So kita buat Thailand, iaitu dia punya nilai dia ialah 72,580. Kemudian kita bahagikan dengan jumlah yang diberi, iaitu 347,197. Dan kemudian jangan lupa kita mesti darabkan dengan 100. Jadi berapakah dapat? Baik, sesiapa yang ada phone, cuba kamu manually darabkan. Contoh macam cikgu kan. Cikgu pun ambil dan juga kita akan kira. 72,580 bagikan dengan 347,197, kemudian darabkan dengan 100. So dapat berapa? 20.9. 20. Nampak tak? 20.90455 tu kan? 20.9. So kita akan bundarkannya. So kalau kita dapat 20.9009 tu kan? So kita bundarkan dia menjadi berapa? 21. Maknanya kita akan bundarkan dia menjadi 21. So kita tak perlu ambil yang 20% tu. Kita ambil 21. So 21 apa ni cikgu? Jawapan ni dalam bentuk apa? 21%. 21%. Jadi sebab itu jawapan 21% ini sama seperti yang ini. Kan? Untuk Thailand 21%. Begitu juga kamu buat yang lain. Untuk Australia, untuk Amerika Syarikat. Kalau kamu buat formula yang sama, kamu akan dapat 3 dan juga 7. So total berapa? 100%. Baik. Itu dah dapat dia punya nilai mutlak dan juga dia punya peratus. Itu step yang pertama.
dapatkan peratus bagi setiap maklumat itu. Baik, kemudian bila dah dapat peratus, sekarang baru kamu kena tahu tentukan saiz sudut. Saiz sudut setiap sektor. Macam mana? Maksudnya apa? Nak menentukan berapakah darjah, okey, bagi setiap unit tadi tu dalam carta pi tu nanti. Kita nak buat carta pi kan? Kita kena tahu berapa dia punya darjah bagi setiap maklumat tadi. Jadi kita tengok kepada step yang kedua, iaitu contoh, okey, saiz sudut sektor pelancong. Okey, saiz sudut sektor bagi pelancong dari negara Jepun. Okey. Kita tahu tadi Jepun adalah 69%. So kalau kita lihat sini, bagaimana nak kira 69% tadi per 100 kan? Darabkan dengan 360 darjah. Mesti darab dengan 360 darjah. Nilai peratus darabkan dengan 360. Maknanya kalau kita tengok formula dia, nilai peratus darabkan dengan 360 darjah. So dapat berapa? So kalau dalam kes Jepun tadi, dia dapat 248 darjah. 248 darjah. Sebab tu kita tengok balik, untuk dalam jadual tadi, kita dah dapat, rupanya memang betul. Bila kita kira dapat 248 darjah. Jadi begitu juga kamu kena kira, yang Thailand punya, yang Australia punya, yang Amerika Syarikat punya, kena kira juga. Contoh kita ambil Thailand. Kita ambil Thailand, iaitu bagaimana untuk mengira Thailand, cikgu? Baik, kita tahu bahawa peratus untuk Thailand, untuk Thailand pula adalah sebanyak 21%. 21%. Jadi kita buat, iaitu 21% darabkan dengan 360. 21% ini kita boleh buat dalam bentuk, dalam bentuk peratus kan? 21 per 100. Macam ni kan? Macam ni. 21 per 100 darabkan dengan 360. Jadi jawapannya berapa? Jawapannya kita akan dapat iaitu 76. Sama je. Maknanya kalau kita kira dekat phone kamu, kat kalkulator kan, 21% darabkan dengan 360, kamu akan dapat 75.6. Iaitu kamu akan dapat 75.6. Bila dapat 75.6, bundarkan. Bundarkan. Bila 75.6, dia akan bundar kepada 76 darjah. So sebab itu kalau kita lihat jawapan bagi sektor bagi Thailand adalah 76 di sini. Begitu juga kamu kena buat untuk Australia dan juga Amerika Syarikat. Bila dah buat, dapatlah 25 untuk Australia dan juga 11 darjah untuk Amerika Syarikat. Habis. So, bila dah habis ni, cikgu, maklumat mana yang kita kena gunakan sebenarnya untuk membina carta pi? Untuk membina carta pi, kita akan guna saiz sudut sektor ini. Ini maklumat penting. Sebab maklumat ini daripada sinilah yang kita akan bina carta pi. Jadi bila kita nak bina carta pi, pastikan kamu ada alat ini. Yang dipanggil apa ni? Satu tajam, satu lagi pensil. Dipanggil apa ni? Jangka lukis. Ya, jangka lukis. Seperti mana yang cikgu pun ada, iaitu setiap alat set geometri pasti ada jangka lukis ini. Ni jangka lukis ini. Untuk apa? Untuk buat bulatan. Untuk buat bulatan. Jadi bila untuk buat bulatan kena ada jangka lukis dan kemudian tentukan jejari yang sesuai. Maknanya jejari ni yang mana, cikgu? Jejari ni yang ini. Daripada yang tajam ni sampai ke pensel. Itu panggil jejari.
So jari yang sesuai berapa besar yang kamu kena buat. Nak kecil ke, nak besar ke. Yang sesuai dan kamu buat bulatan. Okey, buat bulatan menggunakan jangka lukis. Bila dah buat, kemudian barulah kamu guna lukiskan jejari dari pusat bulatan tegak ke atas. Maknanya dalam bulatan tu kamu buat yang mana satu? Mula-mula kamu kena buat yang ini dulu. Okey, gunakan karipap tadi. Karipap pula. Protractor tadi. Karipap pula. Okey. Maknanya lukiskan jejari dari pusat bulatan ke atas, tegak ke atas. Maksudnya jejari yang pertama kamu kena buat iaitu daripada pusat bulatan ni dan dia naik ke atas. Ini yang mula-mula dulu. Ini yang mula-mula dulu. Bila dah buat, okey kamu buat, okey buat macam tu naik ke atas dan kemudian barulah step seterusnya kamu akan lukiskan setiap sektor tu tadi. Setiap sektor yang mana cikgu? Sektor yang ni tadi, ikut jadual tadi ni. Ni saiz sudut sektor ni kan. Saiz sudut sektor ini kamu buat. Dan nak mula yang mana? Mulakan daripada nilai yang paling besar. Iaitu nilai 248 darjah. Mulakan dengan nilai yang paling besar. So, mulakan nilai yang paling besar. Kenapa? Nilai yang terbesar dulu kepada nilai yang terkecil. Mengikut arah putaran jam. So, bila kamu buat 248 darjah, so, kamu akan dapat inilah dia 248 darjah. So, ini merujuk kepada pelancong dari Jepun. Kan? Kemudian, yang kedua daripada Thailand, 76 darjah. Yang ini 76 darjah. Kemudian ada kecil lagi. Sikit 21 darjah. Buat untuk iaitu Amerika Syarikat dan juga satu lagi iaitu Australia dan juga Amerika Syarikat. So buat satu persatu. Selesai itu baru kamu dah siap tu baru kamu warna atau lorekkan. Contoh macam dalam kes ini, so diwarnakan. Diwarnakan untuk Jepun warna hijau. Diwarnakan pink untuk Thailand. Diwarnakan orange itu untuk apa? Untuk Australia. Dan 3% untuk Amerika. Warnakan. Kemudian tuliskan nilai. Bila tuliskan nilai ni, nilai yang mana cikgu? Ingat, ini nilai peratus. Bukan nilai darjah tadi. Maknanya, yang ini untuk kamu ketahui saiz dia. Tapi kalau nak tulis kat situ cikgu, kamu kena ambil di bahagian peratus. Di bahagian peratus inilah yang kamu tulis di atas carta pai. Contoh, kalau kita lihat di sini, ini dia. Contoh yang ditulis, nampak tak? Untuk yang Jepun 69%. Kemudian untuk untuk Thailand 21%. Untuk Australia 7%. Untuk Amerika 3%. Dia tuliskan bukan nilai darjah tapi nilai peratus. Dia tulis nilai peratus kat situ. Daripada situ barulah kamu lihat lengkapkan carta pai dengan tajuk, petunjuk dan jumlah keseluruhan. Maknanya tajuk ini tajuk. Kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri Pahang pada tahun 2016 itu tajuk. Dan kemudian petunjuk. Petunjuk yang ini. Maknanya kamu kena buat satu kotak kat tepi dia. Dan kemudian kamu perlu tuliskan sini petunjuk dan buat kotak-kotak kecil mengikut warna yang ada di carta pai dan tulislah yang hijau itu Jepun, yang pink itu Thailand, yang orange itu Australia dan juga yang biru itu Amerika Syarikat. Dan kemudian kamu kena mentionkan jumlah keseluruhan, maknanya jumlah pelancong keseluruhan.
347,197 orang. Jadi telah lengkaplah carta pai. Siaplah carta pai yang kamu telah pun buat. Jadi okey, itu carta pai. Okey. Satu persoalan. Senang tak kalau kita tengok macam ni? Macam senang je cikgu. Senang ke susah? Pada pendapat kamu, senang tak untuk membina carta pai ini? Okey. Senang dan juga ada yang kata sesah. Sesah Sesah tu apa, Haris? Senang campur susah. Ke macam mana? Okey. Orang dulu kata kalau sesah tu maknanya belasah je. Okey. Easy ya. Okey, Fawaz kata easy. Okey, baik. Bagaimana dengan Lily? Alisha Rahana? Bolehlah. Okey, bolehlah. Okey. Okey. Just lukis and warna. Betul. Yes. Tapi kena ingat, dia punya pengiraan dia. Ada pengiraan dia. So, pengiraan itu mungkin a little bit okey, susah sikit. Tetapi, selagi kamu semua tak buat, okey, tak melukis, selagi itu kamu tak tahu. Okey, jadi, atas inisiatif, okey, so cikgu perhatikan geografi tingkatan 3. Okey, yang seterusnya, okey, jadual kita, kalau cikgu tengok, okey, geografi yang seterusnya adalah pada minggu hadapan. Minggu hadapan. Okey, minggu hadapan kita ada satu lagi kelas geografi, iaitu pada 2 Mac. Okey, hari Khamis juga. Minggu depan, hari Khamis 2 Mac, kita akan ada 2 jam daripada pukul 8 sampai pukul 10. Cantik sangatlah. Kalau 2 jam tu daripada pukul 8 sampai pukul 10, kita boleh buat, okey, yang pertama kita boleh buat graf. Kita akan buat graf. Okey. Dan juga yang kedua kita akan buat carta pai. Sekolah maknanya 2 Mac lah, cuti lagi. Dan kelas kita berlangsung malam, 8 malam sampai 10 malam. Mana ada sekolah pagi-pagi kau ni kan? Kau nak sangat cuti ke? Kau nak sangat sekolah ke? Kau ni kan?